Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang mengenai satu persoalan yang akan kita lalui dalam kehidupan kita yang disebut dengan alam barzah. Di alam barzah ini ataupun masa yang kita akan berada dalam kubur nanti, kita hanya ada dua keadaan sahaja. Satu keadaan yang disebut dengan nikmat, satu lagi keadaan yang disebut dengan azab. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah bincang panjang macam mana orang tu dapat nikmat dalam kubur. Ada di kalangan kita, bila masuk saja dalam kubur, tiba-tiba kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga. Tapi ada di kalangan kita yang bila masuk saja dalam kubur, tiba-tiba kuburnya menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka, ataupun gaung kepada gaung-gaung azab yang akan berjumpa dalam kehidupannya. Kalau sekiranya diberi nikmat, roh kita ni akan melayang naik ke atas. Tapi kalau sekiranya kita diazab, roh kita ni akan tertanam ke dalam muka bumi ini sedalam 7 petala bumi yang digambarkan demikian. Bagaimana keadaan pada seseorang ini bergantung pada amalan yang kita buat di atas dunia ini. Kalau sekiranya kita jaga amalan-amalan kita ni, maka kita akan selamatlah bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi. Tapi apabila kita tak jaga dalam hidup kita ni, amalan-amalan kita ni menyebabkan kita ni senang untuk diazab di dalam kubur nanti. Malam ni insya-Allah kita akan sebut beberapa amalan-amalan yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur. Dan kerana amalan ini jugalah yang menyebabkan kita ni terazab di dalam kubur kalau kita tak jaga beberapa amalan-amalan ini. Malam ni insya-Allah kita akan sebut berdasar pada yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Jami'ul Kabir, At-Tirmizi dalam Nawadil Al-Usul, Al-Asbahani dalam Kitab At-Targhib menuturkan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samrah. Cerita dia berkata, pada satu ketika, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana berikut. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun-bangun daripada tidur, kemudian lepas pada semayang, begitulah Rasulullah duduk dengan sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada sahabat-sahabat. Cerita sahabatnya apa dia? Rasulullah sebut, semalam aku bermimpi melihat seorang daripada kalangan umat aku didatangi malaikat maut. Para hadirin sekalian kena faham ya, mimpi Nabi-Nabi ni merupakan wahyu. Di antara wahyu yang Allah jadikan kepada seorang Nabi. Dan mimpi Nabi ni bukan mimpi macam kita mimpi, tidak. Nabi ni kalau dia mimpi, itu satu pengajaran ataupun pelajaran yang perlu diambil di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan pada mimpi Nabi lah. Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerita, malam aku tidur kemudian aku mimpi. Mimpi akunya cerita tentang mengenai bagaimana malaikat maut yang nak mencabut nyawanya. Ada seorang umat aku yang didatangi, seorang di kalangan umat aku didatangi oleh malaikat maut untuk nak cabut nyawa dia. Rasulullah ditunjukkan demikian. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, datang amalan kebaikan yang dilakukan kepadanya untuk menyelamatkan dia di azab di dalam kubur. Datang amalan kebaikan pada diri dia. Amalan apa yang menyelamatkan dia ni daripada kena azab dalam kubur? Amalan yang dilakukan kepada orang tua dia yang menghalang malaikat maut tadi. Yang menghalang, yang disebut dengan azab kubur dan juga kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Waktu mana amalan yang dia berbuat baik tu, amalan apa dia? Amalan dia jaga mak ayah. Ini di antara benda yang besar dalam hidup setiap mukmin. Lepas pada kita jaga Allah dan juga Rasul, di antara benda yang kita kena jaga ialah jaga Allah, jaga kedua ibu bapa kita. Ini yang diajar dalam Islam. Islam diajar demikian. Bila kita lepas pada kita jaga yang namakan dengan Allah dan juga Rasul,
Kemudian Allah yang kita kena jaga lagi kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa kita ni di antara perkara yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Allah sebut aku nak tentukan pada kamu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di antara benda yang kamu kena jaga sangat Allah dalam hidup kamu. Aku tentukan pada kamu dalam hidup kamu Allah jadi keutamaan. Kamu kena jadi wa qada rabbuka alla ta'budu. Jangan sekali-kali kamu sembah illa iyyah kecuali kepada dia, yakni Allah. Yang kedua wa bil walidaini ihsana. Yang kedua mak ayah kamu kena buat ihsan. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya nak sebut ramai di kalangan kita ni lagi tua mak ayah lagi tak boleh nak jaga. Ini di antara satu kecelakaan besar di kalangan orang kita. Orang kita ni bila semakin tua mak ayah, dia semakin sibuk nak jaga adik-beradik dia. Dia sibuk nak jaga pasangan hidup dia. Sehingga dia tertinggal mak ayah. Jangan demikian para hadirin sekalian. Saya sebut banyak kali dah. Orang lelaki ni di antara benda yang dia kena jaga sungguh dalam hidup dia yang disebut dengan mak dan ayah dia. Dan juga jangan sekali-kali orang lelaki ni dia sibuk jaga yang disebut dengan pasangan hidup dia sehingga tertinggal mak ayah dia. Ini di antara dosa yang sering kali dilakukan oleh kebanyakan orang-orang lelaki di zaman kita ni. Orang lelaki zaman kita ni, dia bila dia semakin berusia dalam hidup dia, dia sibuk nak jaga pasangan hidup dia. Mak dan ayah dia ditinggal begitu saja. Mak dan ayah dia tinggal duduk seorang-seorang dekat kampung halaman. Ataupun yang menyebabkan masing-masing saling tolak menolak. Tak nak jaga mak ayah. Jangan demikian. Tak ada nilai langsung. Harta benda banyak macam mana pun, pangkat sebesar mana pun, kedudukan kita hebat macam mana pun, bila kita ni tak jaga mak ayah. Mak ayah ni menjadi satu keutamaan pada diri kita. Lagi kita berumah tangga, lagi kita ada anak-anak, lagi kita ada jiran tetangga, lagi besar kedudukan kita, lagi hebat kita, semuanya semakin banyak tanggungan kita, semakin kita kena rapat dengan mak dan ayah kita. Kena jaga mak ayah kita. Sama ada mak ayah tu hidup ataupun mak ayah tu dah meninggal dunia. Yang ni kita jaga dua-dua dalam kehidupan kita ni. Waktu mana dia hidup pun kita jaga. Waktu mana dia meninggal dunia pun kita jaga. Islam dia ajar demikian. Jaga mak ayah ni jangan kita jaga waktu mana hidup je. Tapi tiba-tiba waktu mana dia dah meninggal dunia, kita tak jaga. Islam dia nak suruh kita jaga dua-dua. Waktu mana dia hidup, jaga. Waktu mana meninggal dunia pun jaga. Macam mana cara nak jaga ni? Cara nak jaga ni, ni kena buka kitab balik. Kemudian kena belajar balik. Jangan sampai peringkat di mana bila kita sibuk dalam hidup kita dengan tugasan harian kita ni, sehingga kan kita ni tertinggal ibu dan ayah kita. Berhati-hati anak lelaki. Kalau kalian nak suruh kalian selamat, waktu mana kalian dekat nak meninggal dunia. Sakarat kalian. Kalau kalian nak suruh selamat, waktu mana kalian berada dalam kubur. Sakarat dan berada dalam kubur ni, satu saat yang getir dalam hidup. Tak adalah masa yang paling sengsara dalam hidup kita, paling sukar untuk kita nak lalui dalam diri kita, masa sakarat dan masa yang kita berada dalam kubur nanti. Kalau kita boleh selamat waktu mana sakarat, waktu mana roh kita sedang ditarik ni, kemudian sampai dalam kubur, kita insya-Allah kita akan selamat. Dengan syarat kita ni jaga dalam kehidupan kita, jaga kedua ibu bapa. Rasulullah cerita demikian. Bila dia nak tarik nyawa tu, kerana kebaikan dia kepada mak ayah lah yang menyebabkan dia ni Allah jadikan ringan pada diri dia saat mana dia menghadap di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita lagi. Kemudian aku juga melihat salah seorang daripada umat aku yang telah dibentangkan baginya azab kubur. Ini Rasulullah sebut demikian. Ada di kalangan umat aku yang dia telah dibentang dah azab kubur untuk diri dia. Maknanya dia kena dah azab kubur. Lalu datang wuduknya untuk menyelamatkannya daripada azab tersebut. Yang kedua, Rasulullah cerita, ada dah umat aku tu yang aku tengok dalam mimpi aku tu, dia nak kena dah azab. Nak kena dah azab. Tiba-tiba wuduk dia ni datang. Wuduk dia ni menyelamatkan dalam hidup dia daripada apa dia? Azab kubur itu berlaku. Allahu Akbar. Yang ni yang kita kena faham juga pada diri kita. Hidup kita orang mukmin ni biar sentiasa berwuduk. Berwuduk je. Batal wuduk, ambil wuduk. Batal wuduk, ambil wuduk.
Nak suruh kenapa ada wuduk ni? Bila seorang tu ada wuduk, dia dalam penjagaan. Tu dia panggil demikian. Bila kita ni hidup dalam keadaan wuduk, kita tak nak buat amalan boleh membatalkan wuduk dan kita tak akan terjebak dengan benda yang haram. Tu hebatnya orang yang ada wuduk. Bila kita ni sentiasa berwuduk, orang boleh nampak tanda ahli syurga tu wujud pada diri kita. Ini cara orang yang hidup. Tapi janganlah pula kita lepas pada ni sentiasa berwuduk kerana nak suruh orang kata. Tidak. Tapi orang boleh tengok orang yang wuduk ni Allah jadikan jernih wajah dia. Hidup dia dalam keadaan tak tertekan. Allah jadikan kemudahan bagi orang yang sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Tuan-tuan jangan tertinggal tuan-tuan. Satu amalan yang mudah je kita buat. Jangan sampai hidup kita ni tak ada wuduk. Bila kita ada wuduk senang. Kita nak solat sunat. Senang untuk kita nak tutup aurat. Senang pada kita nak baca Quran. Menjadi kemudahan dalam diri kita ni hidup dengan keadaan sentiasa berwuduk. Di antara amalan kedua yang boleh menghindarkan kita daripada azab kubur, hidup dalam keadaan sentiasa berwuduk. Bila kita hidup dalam keadaan sentiasa berwuduk sampai kita mati dalam keadaan yang kita ni sentiasa berwuduk pada diri kita, sampai kita menghadap di hadapan Allah dalam keadaan demikian, yang menyebabkan di waktu ini kita hanya sentiasa dalam keadaan yang berwuduk dan berwuduk pada diri kita demikian. Kemudian aku melihat salah seorang daripada umat aku, yang ketiga diceritakan lagi, aku melihat salah seorang daripada umat aku dikelilingi oleh syaitan. Maksudnya dalam kubur lah. Saat mana dalam kubur dikelilingi oleh syaitan. Lalu bagaimana menyelamatkan diri dia? Yang ketiga ni Rasulullah sebut, lalu datang zikrullah yang pernah dilakukan dan berhasil menyelamatkan daripada kepungan syaitan-syaitan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam mimpi aku tu aku tengok ada umat aku yang dikepung oleh syaitan. Maksudnya apa dia? Orang ni yang ni kalau diterekam, syaitan terekam dia, dengan dia terazab di dalam kubur. Itu akan terjadi pada diri dia. Lalu Rasulullah kata, yang boleh menyelamatkan dia daripada kepungan syaitan tu, syaitan yang mengepung untuk nak merosakkan diri dia. Apa dia? Zikrullah. Rasulullah sebut yang ketiga, sentiasa hidup ni berzikir pada Allah. Mulut kita ni, daripada kita bercakap hal orang, lebih baiklah kita bercakap tentang kita dengan Allah. Tentang kita dengan Allah ni dipanggil zikrullah. Daripada kita bercakap benda-benda yang tak ada manfaat, cakap jaga mulut kita ni. Daripada kita sebut benda perkataan yang keluar daripada mulut entah apa-apa, lebih baiklah biar mulut kita ni bila kita sebut saja ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercakap sentiasa ingat zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi amalan pada diri kita. Saya sebut banyak kali lah pada kita semua kan. Saya sebut biar mulut kita ni kan, bila kita diam kita diam zikir. Bila kita diam fikir. Bila kita bercakap, cakap kita ni zikir. Itu sifat orang mukmin. Jangan suka bercakap benda yang entah apa-apa. Saya tengok ada budaya di kalangan kita ni, yang terakhir ni main game. Main game tu tak apa, tapi mulut dia tu. Mulut sambil main game tersebut, cakap benda-benda yang tak ada manfaat. Cakap nak suruh orang kita ni buat itu, buat ini dan sebagainya. Semua benda tersebut kena jaga-jaga pada diri kita. Jangan bazirkan suara kita ni dengan kalimah-kalimah yang sia-sia. Tetapi mulut kita ni biar kita sentiasa zikrullah. Zikir pada Allah. Mulut kita diam-diam hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cakap jalan sikit seorang-seorang pun mulut kita ni sebut subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jangan kerak sangat sebut bosan dia. Duduk seorang-seorang bosan, boring lah dia sebut demikian. Manfaat apa kamu sebut kalimah demikian? Lebih baiklah kamu sebut subhanallah, alhamdulillah. Kita sebut kalimah-kalimah demikian. Bila kita sebut boring, kita sebut bosan, kan anak-anak kita sekarang ni datang mengadu, bosanlah duduk kat rumah. Kadang-kadang isteri pun sebut, bosan lah, boring lah duduk kat rumah. Misal contohnya, masing-masing sebut benda demikian. Benda apa kita dapat? Daripada kita sebut begitu, baik kita sebut subhanallah, inna lillah, kalimah-kalimah yang berzikir pada Allah. Jauh menyenangkan jiwa seseorang. Bila kamu sebut kalimah-kalimah yang tak ada manfaat ini,
Benda apa yang untung? Syaitan yang untung. Syaitan kata, aku memang nak suruh kamu sebut macam tu lah. Kalau kamu boleh sebut kalimah-kalimah begitu, menyebabkan yang untung ialah aku, katanya syaitan. Kita jangan demikian. Hidup kita ni biar sentiasa berzikir dan berzikir kepada Allah. Zikrullah ni sentiasa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Digambarkan bila dia sentiasa berzikir tersebut menyelamatkan dia daripada kepungan syaitan itu. 3 amalan di antara amalan yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur nanti, terhindar daripada azab kubur, ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah cerita, aku melihat seorang daripada umatku yang dikelilingi oleh para malaikat pemberi siksaan. Aku tengok ada malaikat yang mula mengepung dia untuk menyiksa dia. Lalu datanglah solat yang datang dan menyelamatkan dia daripada tangan para malaikat tersebut. Allahu Akbar. Bila dah mula nak kena azab tersebut, tiba-tiba solat datang. Solat datang. Dah dalam keadaan malaikat dah mula nak azab dia dalam kubur tu, datang solat. Jaga solat. Sama ada solat yang disebut dengan solat fardu. Yang kedua, solat sunat. Solat sunat ni kita sentiasa buat amalan pada diri kitanya. Jaga solat sunat. Solat sunat yang paling afdal apa dia? Solat tahajud. Bangun malam-malam untuk kita solat tahajud. Dalam keadaan yang diam kita, yang dalam keadaan kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut banyak kali ni pada diri kita, dan saya tunjuk macam mana cara nak tahajud di kalangan kita ni. Bagaimana cara kita nak bertahajud? Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahajud. Pada diri kita boleh buat amalan di kalangan kita ni. Yang ni amalan yang perlu kita buat. Kemudian sembahyang sunat apa lagi dalam hidup kita? Sembahyang sunat duha. Kalau malam dengan kita bangun qiyamul lail. Kemudian siang hari kita sembahyang sunat duha. Pada diri kita ambil peluang. Sembahyang sunat apa lagi? Sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Sebelum dan lepas pada solat. Ini sembahyang sunat yang kita boleh buat. Sembahyang solat sebelum solat fardu, kita sembahyang sunat lebih dahulu. Kecuali ada yang dibincang oleh alim ulama, tak perlu solat sunat. Bila? Lepas sembahyang asar, tak ada sembahyang sunat. Sebelum maghrib, mengikut mazhab Syafi'i kita, qaul jadid ni disebut bahawa sebelum maghrib tak ada sembahyang sunat. Terus sembahyang maghrib, kerana waktu maghrib ni terlampau singkat masa dia. Yang ada sembahyang sunat ni bila? Lepas pada sembahyang maghrib. Katanya pandangan yang baru. Qaul jadid, pandangan mazhab Syafi'i kita ni. Adapun qaul qadim disebut bahawa sembahyang sunat sebelum maghrib ada dan lepas pada maghrib pun ada. Walaupun mana sekalipun, siapa yang nak buat, siapa yang tak nak buat, diam-diam sudahlah. Maka kita di waktu mana kita buat dengan keadaan yang kita mengharapkan keredaan Allah, maka insya-Allah Allah akan turunkan para malaikat Allah menyelamatkan diri kita di dunia, dan bila dalam kubur datang solat-solat kita ni mengelilingi diri kita daripada terkena azab yang disediakan oleh para malaikat di saat mana ingin mengazab di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita lagi, kemudian Rasulullah kata setiap kali mana kemudian Rasulullah sebut, aku melihat ada seorang daripada umat aku yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan. Dalam mimpi aku tu, aku tengok umat aku tu terkeluar lidah kerana haus sangat, dahaga sangat. Bila dahaga, seorang tersebut terjelir-jelir. Setiap kali ada kolam, dia dilarang mendekatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Setiap kali mana ada kolam, dia dilarang daripada mendekatinya. Lalu puasa yang pernah dikerjakan mendatanginya dan memberi minum kepadanya tersebut. Allahu Akbar. Tiba-tiba puasa datang. Bila puasa datang, yang menyelamatkan diri dia dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, amalan pada diri dia saat mana dia dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Para penonton dan sahabat-sahabat, orang dekat nak meninggal dunia ni, di antara perkara yang terjadi pada diri dia akan rasa haus yang amat sangat, dahaga pada diri dia. Ni kebanyakan orang yang dekat nak meninggal dunia, kalau kita tanya apa tanda-tanda dekat nak meninggal dunia, dia jadi dahaga. Kalau dia beri 7 lautan sekalipun untuk dia beri minum pada dia, tak
tak akan habis perasaan yang disebut dengan haus ataupun dahaga yang amat sangat pada seorang. Dahaga ni sampai bila? Dahaga ni bagi orang yang tidak mukmin, dahaga dia start daripada kena tarik roh dia, kemudian sampai peringkat dianya, sampai peringkat roh dia keluar, dahaga yang amat sangat, kemudian sampai turun ke dalam lubang kubur. Bila turun dalam lubang kubur, dahaga yang amat sangat pada diri dia seorang. Dan amalan apa yang boleh tolong pada diri dia untuk menjadikan keringanan pada diri dia? Amalan puasa yang dilakukan, puasa wajib dan puasa sunat. Dua amalan ni dikerjakan olehnya di atas dunia. Kita ni dalam musim-musim sebegini, orang lain sibuk dengan makan dan sebagainya, kita sibuk puasa sunat. Habiskan puasa sunat 6. Kemudian dalam masa yang sama, mulai besok kita berada pada dipanggil puasa putih 13, 14 dan 15 Syawal, yang kita berada tiap-tiap bulan puasa sunat pada 3 hari berturut-turut pada diri kitanya, 13, 14 dan 15. Setiap bulan kalender Islam kita puasa sunat. Maka di waktu tersebut pahala Allah jadikan semakin banyak yang Allah sediakan pada dia. Dan bila masuk dalam kubur dia ni, di saat mana dia dahaga yang amat sangat, tiba-tiba datang puasa yang datang membantu dia dan menghindarkan azab kubur yang akan dilalui kalau sekiranya tidak ada amalan-amalan demikian. Puasa sunat ayah-ayah yang usia 60 tahun ke atas, manakala ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas tersebut, mana-mana orang yang dah berusia 60 tahun ke atas, saya cadangkan kalian dah tak ada kerja lain dah. Lalu apa benda yang kita kena buat? Puasa sunat. Puasa sunat dalam hidup kita. Isnin Kamis. Bulan-bulan dalam kalender Islam ni 13 hari. Setiap bulan tu pada lebih kurang kecuali bulan Ramadan. Kita teruskan sebulan dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain, bulan 13, 14 dan 15 dipanggil puasa putih. Kita buat amalan puasa demikian. Supaya apa dia? Kalau orang tanya, kenapa puasa demikian? Mudah-mudahan kita akan jadi ringan di saat di dalam kubur nanti. Puasa kita membantu kita waktu mana kitanya berada dalam kubur supaya tak terkena azab kubur yang berlaku setiap di kalangan umat manusia ini sendiri. 5. Kemudian Rasulullah cerita lagi, aku melihat seorang daripada umat aku sedangkan para nabi duduk mengelilinginya. Setiap kali mana dia mendekati garis lingkaran itu, mereka mengusirnya. Lalu mandi janabah yang pernah dilakukannya mendatanginya untuk menyelamatkan dan mendudukkan dia di sampingnya. Allahu Akbar. Ada orang yang Nabi ada, kemudian ada orang yang nak datang, tapi ada benda yang tertolak, tak boleh datang dekat. Bila begitu, kenapa dia? Kerana najis orang ni. Lalu bila dia mandi, bila dia sentiasa jaga mandi janabah. Orang mandi janabah ni, mandi maksudnya apa dia? Baru masuk Islam, dia wajib mandi junub, dipanggil demikian. Mandi hadah besar, membuang hadah besar ini. Ataupun bila dia bersama suami isteri, dia jaga masalah mandi ini sendiri. Ramai orang kita ni tak jaga ni, tak reti di kalangan kita ni. Ramai mana orang kita tak belajar perkara-perkara demikian. Dia bersama suami isteri, kemudian lepas tersebut dia tinggal begitu, dia tak mandi wajib. Dia pergi kerja, kemudian dia pergi dalam keadaan dia tak solat dan seumpamanya. Yang menyebabkan akhirnya kotor, dia dalam keadaan kotor. Ada orang yang tak mandi janabah, tak mandi wajib lagi, pegang Quran, baca Quran pada diri dia. Suasana yang berlaku demikian menyebabkan pada seorang ini, menyebabkan diri dia sendiri menanggung lagi bebanan dosa-dosa yang lain. Mandi janabah ni kena jaga betul-betul. Orang kita ni jangan malas nak jaga mandi janabah. Nak mandi sampai ke muncak, Allah ajar supaya kita mandi juga bila mandi, waktu mana dimandikan orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia wajib dimandikan dia. Jenazah ni wajib mandi, dipanggil. Kenapa wajib dimandikan jenazah ni? Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid tak perlu. Kerana apa dia? Nak suruh dia menghadap depan Allah dalam keadaan bersih, yang tidak ada lagi gangguan-gangguan pada jasad dia ni sendiri. Tuan-tuan tengok amal ibadah Islam ni kan, hebat tak hebatnya Islam. Dia jadikan mandi itu dapat pahala. Mandi itu dapat pahala. Beza dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam ni, bagi diri mereka tak peduli.
mandi, bagaimana keadaan, bagaimana orang bukan Islam, pada mereka tak kisah tentang mandi ni sendiri. Tapi Islam dia ambil kira mandi itu, bila kita mandi menandakan kita sedang buat pahala, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak malas nak mandi pun ada juga yang malas. Tapi alhamdulillah orang Melayu kita ni mandi rajin, dia jaga juga mandinya. Tapi dalam masa yang sama dia tak niat mandi tersebut, mandi sunat ke, mandi wajib ke, ataupun mandi adat dalam hidup. Biar kita ni mandi kita ni dapat pahala. Tuan-tuan kena beza tuan-tuan dalam hidup kita. Macam mana nak suruh mandi dapat pahala? Niatnya dalam hati kita ni. Bila kita mandi itu kita niat, sengaja aku buang segala hadah-hadah kecil kerana Allah Ta'ala, ataupun sengaja aku buang hadah-hadah besar kerana Allah Ta'ala. Pada diri kita niat, ya Allah tolong bersihkanlah diri aku sebagaimana aku mandi ni bersih daripada kekotoran luar, maka aku harap supaya kamu bersihkan kekotoran dalam. Itu cara dalam hidup kita mandi. Dia panggil demikian. Mandi itu dapat pahala dalam hidup kita. Tambah-tambah zaman Covid ni sendiri. Zaman Covid ni, bila kita sentiasa jaga kebersihan, mandi, menyebabkan kita jauh lebih membawa keuntungan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju dengan pandangan seorang syekh daripada Al-Azhar. Saya lupa nama dia, Syekh Dr. Abdul Razak tak silapnya. Dia sebut bahawa dia kata daripada kamu guna sanitizer tu, dia kata daripada kamu buat demikian, lebih baik kamu berwuduk, dia sebut. Bila kamu ambil sanitizer, kamu basuh tangan kamu, mati dua-dua kuman yang baik pun mati, kuman yang buruk pun mati, dia kata. Yang ni dia kata yang ni tak ada faedah. Orang meniaga memang dia nak macam tu, tapi dia kata cuba kamu ambil pendekatan Islam apa dia? Basuh je, bersih, ambil wuduk ataupun mandi janabah, menyebabkan di waktu tersebut kamunya sentiasa dalam keadaan yang menghidupkan kuman yang baik dan kuman yang buruk saja yang keluar daripada jasad tubuh badan kamu tersebut. Betul pandangan yang demikian. Macam tubuh badan kita ni ada dua-dua Allah jadikan. Darah putih, darah merah. Ada pada diri kita. Ada pada diri kita ni untuk nak seimbang, Allah jadikan demikian. Ada kuman-kuman yang baik, ada kuman-kuman yang buruk dalam tubuh badan kita. Kita buang kuman yang buruk saja. Manakala kuman yang baik ataupun mikroorganisma yang baik-baik ni biar kekal dalam tubuh badan kita. Itu cara bagaimana orang mukmin dia memahami keadaan pada diri dia. Mandi janabah menjadikan yang elok-elok tu sentiasa kekal dengan tubuh badan kita. Manakala yang jahat dia terkeluar bila kita mandi janabah. Berlaku pada diri kita demikian. Satu Rasulullah kata, bila aku tengok dia nak cuba dekat dengan para nabi, tak boleh, kerana dalam lingkungan nabi ni kawasan bersih. Lalu mandi janabah dia tu telah menjadikan dia dekat dengan nabi, terbuka pada diri dia, bersih pada tubuh badan dia. Allahu Akbar. Kita jadi orang mukmin ni kena begitulah para hadirin sekalian. Bila kita hidup di atas dunia ni, kena kita berebut di kalangan kita untuk dapatkan semakin baik kita dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku melihat seorang, Rasulullah cerita lagi, kemudian aku tengok lagi daripada umat aku yang di hadapan dan juga di belakang terdapat kegelapan, sedangkan dia sedang bingung, tidak tahu hendak berbuat apa. Lalu haji dan umrah dia mendatanginya untuk menyelamatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila aku tengok dalam mimpi aku tu, aku tengok ada umat aku ni dalam keadaan dia depan dia gelap, belakang dia gelap, sedangkan dia pula dalam keadaan bingung, tak tahu nak buat apa-apa. Bila dalam kubur demikian, yang tiba-tiba yang menghindarkan suasana dia tu dalam keadaan sebegitu, macam mana pada diri dia? Datang ibadat umrah dan haji dia. Ibadat umrah dan haji dia menjadikan sinaran cahaya yang indah pada diri dia daripada kegelapan saat mana dia keseorangan di dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Suatu kita jangan pedulikan kata-kata orang. Bila kita ada rezeki, Allah bagi. Cuma sekarang ni tak boleh lah. Pada kita tempoh PKPB ini, di mana kita tak dibenarkan untuk keluar negara dan sebagainya. Kalau kita ada peluang saja untuk pergi buat umrah, pergi buat umrah. Cukup rezeki kita pergi buat. Dia panggil demikian.
Haji demikian juga. Haji dan umrah ni menyelamatkan kita di dalam kubur nanti. Orang kita ada duit, ada rezeki sikit, dia mula nak pergi melancong, pergi ke Hollywood, nak pergi ke Bollywood, nak pergi macam-macam wood. Akhirnya jadi kayu dia ni. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hidup kita, sepatutnya bila kita ni Allah jadikan rezeki yang banyak, yang Allah kurniakan pada kita rezeki-rezeki, lalu kita simpan. Untuk apa? Untuk nak pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat umrah dalam hidup kita. Orang tanya, kenapa buat umrah? Supaya kubur saya bercahaya dan saya selamat dalam keadaan kegelapan. Saya sorang-sorang dalam kubur nanti. Allahu Akbar. Kubur bercahaya dengan apa dia? Haji dan umrah yang kita buat waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Bila kita pergi buat haji ataupun kita pergi buat umrah, buat sebanyak mungkin umrah. Orang tanya, perlu buat 7 kali ke Ustaz? Tak. Buat lebih pada 7 kali. Sekuat sebanyak mungkin pada kita. Ada orang jawab, dia kata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sekali je. Dia sebut demikian. Tak. Rasulullah dia berada di kawasan tersebut dan kemudahan itu berlaku padanya. Manakala kita berada jauh, nak datang ke Mekah ni tak mudah pada kita. Lalu apa masalahnya kalau kita buat kerap dan kerap umrah kita ni? Habis dia kita buat umrah, kemudian malam tu tak ada kerja lain. Nak buat apa lagi? Pergi buat umrah lagi. Pergi ke Tan'im, pergi miqat. Kemudian balik semula ke Baitullah Haram. Kemudian tawaf sa'i sampai pecah kaki-kaki kita. Sampai bengkak kaki-kaki kita dalam melaksanakan ibadat umrah. Nanti bila kita dalam kubur nanti, kita akan rasa bercahaya. Rasulullah SAW, alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat sebegini dalam hidup aku dan peluang yang aku ada, lalu aku laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ni cara kita nak menghindarkan daripada terkena azab kubur. Pada diri kita demikian. Sehingga kan Rasulullah kata, sehingga keduanya mengeluarkan daripada kegelapan itu. Haji dan umrah ni jadi bercahaya pada dia dan memasukkan ke dalamnya cahaya. Aku menyaksikan seseorang. Lepas pada itu Rasulullah kata, aku tengok lagi dalam mimpi aku tersebut seorang daripada umatku yang mengajak orang mukmin untuk bercakap, tetapi mereka semua sekali tidak mengajaknya bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, aku tengok ada di kalangan umat aku tersebut, dia ajak orang bercakap, tapi dia kata, bila aku ajak orang ni, aku tengok dia ajak orang bercakap, lalu tak ada orang nak bercakap dengan dia. Bila tak ada orang nak bercakap dengan dia, lalu datang silaturrahim seraya berkata, wahai sekalian orang yang beriman, ajaklah dia bercakap, sehingga mereka pun mengajak dia bercakap. Dalam kubur senyap je. Tiba-tiba dalam senyap tu kita nak bercakap dengan orang, tapi orang buat tak peduli, buat dek je. Macam mana nak buat di waktu tersebut? Macam mana kita nak suruh kita boleh bercakap juga dengan orang ni, orang mukmin ini? Lalu datang silaturrahim. Dia menyambung silaturrahim. Dia ada orang atas dunia ni yang jenis hidup dia dalam keadaan yang dia ni peramah dia panggil. Orang yang mudah. Dia berjumpa dengan orang je, dia mula tegur, datang daripada mana? Assalamualaikum. Orang Islam ke? Dia tanya soalan demikian. Dia pun jawab, ya. Waalaikumsalam, saya orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mula dia rasa macam adik-beradik, peramahnya. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang jenis berat mulut. Nak bagi salam pada orang pun tak boleh. Jumpa dengan orang pun tengok je dia. Lama tu bila kita nak keluar, Ustaz Ahmad Dasuki kan? Dia sebut demikian. Dia sebut, kita jawab ya. Kita senyum pada dia. Misal contohnya, dia pun kata, Allah Ustaz, minta maaf lah Ustaz, berat mulut saya, dia sebut demikian. Ada kes-kes yang terjadi demikian. Kita masuk, kadang-kadang kita masuk tu kita bagi salam. Jumpa dengan orang, masuk dalam lift, kita bagi salam. Assalamualaikum. Orang pangkat pandang pada kita. Kita buat terti je. Kerana apa dia? Kerana kita menyambung silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ifsus salam ala man ta'arrafta wa man lam ta'arifta. Sebarkan salam pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Sebut assalamualaikum. Jumpa dengan orang mukmin, tengok tanda dia ada tanda-tanda mukmin, bagi salam. Assalamualaikum. Saya berjumpa kat mana? Dia sebut demikian. Saya rasa muka ni familiar je, dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Kita pun jawab, ya. Saya tengok kat mana encik ni, dia sebut demikian. Kita pun jawab, kat mana? Oh, ni Ustaz Ahmad Dasuki ke? Dia tanya. Maknanya orang yang jaga silaturrahim. Bagus, orang yang jenis demikian. Kita jawab, ya. Saya
kita sebut demikian. Kadang-kadang kita tanya dahulu, kita bagi salam dahulu. Nak sebutnya, berlumba di kalangan kita menyambung silaturahim. Orang Islam ni bukan orang yang hidup melaga-lagakan orang. Bukan hidup yang mengadu domba orang. Orang ni semua kena azab kubur. Hidup kita menyatukan orang mukmin. Hidup kita ni mendamaikan orang mukmin. Saya tengok tuan-tuan, saya tengok dalam kita ni, lepas pada raya ni, orang kita dah sibuk dah. Orang politik, dia sibuk nak memecah belahkan lagi suasana ni. Sibuk di kalangan kita ni, nak putuskan silaturahim di kalangan kita. Dah elok dah terputus rantaian Covid, dia nak putus silaturahim pula. Patutnya, kita cari jalan untuk damai lah di kalangan kita. Inilah peluang untuk kita nak mengukuhkan kembali kekuatan di kalangan orang Islam. Tapi tak, sibuk di kalangan umat, sebahagian di kalangan kita ni, dia sebut kerajaan ni kerajaan tak sah. Kerajaan ni kerajaan pintu belakang, tebuk atap dan sebagainya. Dia sebut demikian. Nak suruh pecah. Untuk apa? Nak kenyangkan tembolok mereka sebut. Tak cukup-cukup lagi dah jadi Perdana Menteri sebelum daripada ni. Nak lagi, tamak lagi dalam kehidupan. Akhirnya pecah di kalangan orang Islam. Tu yang mereka nak. Betul lah yang dititahkan oleh Tuanku Johor, Sultan Johor yang sebut, dia kata nampak payah-payah, kita bubar saja. Dan kita sebut demikian. Daripada kita dalam keadaan berkelahi begini, lalu kita lebih baik dalam penyelesaian. Kalau sekiranya kita tak ada penyatuan, bubar dan kita cari orang yang terbaik untuk menjaga yang namakan dengan yang jaga negara ini dengan cara yang lebih tersusun. Sibuk di kalangan kita ni. Orang sebahagian di kalangan kita menyucuk-nyucuk untuk memutuskan silaturahim yang dah elok dah. Bulan Ramadan, bulan untuk menyatukan umat Islam. Tiba-tiba keluar daripada bulan Ramadan, masuk Syawal je, sibuk dah. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Akhirnya, dia rasa diri dia tu betul sangat. Pengalaman yang kita lalui menyakitkan sebelum daripada ni. Menyakitkan dalam hidup kita. Elok dah. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ni, kita tengok susunan elok dah pada diri kita. Dan cuma kita nak suruh betul 2-3 perkara saja yang perlu diperbetulkan. Tapi suasana sebegini, masyarakat kita ni ada lagi yang jenis nak ambil kesempatan, yang suka menyucuk-nyucuk dan tak puas-puas nak memegang tampuk kuasa dalam hidup mereka sebut, sehingga kan mereka mengatakan bahawa orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dia rasa dia betul sangat dalam keadaan usia yang sedemikian rupa. Okay, salamlah sikit pada orang-orang macam ni panggil. Silaturahim dia panggil. Memutuskan silaturahim di kalangan sebahagian di kalangan. Selain daripada itu, aku juga menyaksikan salah seorang daripada umat aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita lagi 8 perkara dah yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kalau kita ni hidup dalam keadaan berkelahi, mati dah masuk dalam kubur nanti, memang azab kubur akan terjadi. Jangan hidup demikian. Jangan kita suka nak laga-lagakan orang. Orang tu perasuah kita sebut. Orang tu penyangak. Orang tu kita sedap sebut. Yang kita tak jadi penyangak ke? Yang kita ni, yang kita kata orang ni kleptokrasi, macam-macam gaya. Dia gagal kerasi, dia panggil demikian. Anak sebutnya, di kalangan kita ni, tuduh-menuduh. Di kalangan kita tak habis-habis. Bila masuk dalam kubur, jumpa dengan malaikat. Jumpa dengan malaikat, orang yang macam ni dihumban dan disembam ke dalam 7 tala bumi kerana hidup dalam keadaan menyakitkan dan menyusahkan. Allahu Akbar. Orang-orang macam ni elok-elok Allah bagi kebaikan dalam kehidupan kita, tiba-tiba jadi kemungkaran dan kemusnahan pula dalam masyarakat kita demikian. Selain itu juga aku menyaksikan, insya-Allah kita sambung pada malam kemudian nanti yang ke-9, yang ke-10, kerana di antara saat-saat yang berada dalam kubur ni, saat-saat yang diberi nikmat ataupun diberi azab. Malam ni kita dah sebut lebih kurang 8 sebab, dan insya-Allah ada lebih kurang cerita kita ni lebih kurang 20 lebih yang cerita tentang mengenai amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur itu sendiri. InsyaAllah sambung pada malam yang akan datang pula. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan kita dilapangkan rezeki. Jangan lupa tiap-tiap malam tuan-tuan, malam lepas je maghrib dalam pukul 8 lebih, pukul 8.30 tersebut, insya-Allah kita bersiaran dalam siaran sebegini. Tuan-tuan, pakar-pakar di kalangan kita maklum pada sahabat-sahabat dan tolong share di kalangan kita. Dan saya nak ucap sekali lagi terima kasih banyak-banyak di atas infak tuan-tuan ataupun sumbangan tuan-tuan pada media An-Nabawi.
sehingga kan kita menyediakan beberapa prasarana, beberapa kelengkapan, dan alhamdulillah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala sumbangkan melalui tuan-tuan tadi, mudah-mudahan Allah jadikan pahala yang berpanjangan sampailah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap supaya peralatan-peralatan yang kita beli, kamera yang kita beli, kemudian stand yang kita beli dan sebagainya yang telah tuan-tuan sumbangkan itu, dan juga yang tak menyumbang tersebut, kita harap semua di kalangan kita mati masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.